manusia saja, tuan-tuan, semua makhluk yang disebut dengan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap benda yang bernafas semua akan mati. Setiap benda yang hidup semua akan mati. Bukan manusia saja mati, tuan-tuan. Makhluk yang hidup, pokok kayu dia hidup, akan mati juga. Binatang dia hidup, akan mati juga. Semua ni mati. Tapi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Al-Mulk, aku menjadikan makhluk yang bernama manusia. Bagaimana Allah Ta'ala nak tengok? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa dia di kalangan kalian yang paling baik amalan? Allah, tuan-tuan. Sunyi, tuan-tuan. Sepatutnya kita di masjid ni untuk mendengar khutbah, untuk sembahyang Jumaat. Tapi hari ni kita tak dapat. Di negeri Selangor, Allah Ta'ala uji sedikit. Tarik nikmat tak boleh sembahyang Jumaat. Negeri lain, alhamdulillah, waspada, tuan-tuan. Jangan kita rasa ada di kalangan kita ni, tuan-tuan, dah selesa. Tak apalah, tak sembahyang Jumaat, tak apa. Tuan-tuan, jangan kita mengambil ataupun berasa selesa dengan ujian yang mana seumpama ujian yang hadir pada hari ni, seumpama kita buat amalan sebelum ni, tak apalah, aku sebelum ni pun tak sembahyang Jumaat. Ni tak dapat sembahyang Jumaat, tak apalah. Lega. Ya Allahu Rabbi. Apa benda yang lega, tuan-tuan? Orang lain duk risau tak sembahyang Jumaat, tak risau tak boleh pergi masjid. Ada di kalangan orang dia rasa lega. Allah, tuan-tuan, bagaimana kita nak mendepani dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Layak ke ya Allah, aku ni nak mendepani dengan kamu ya Allah? Nampak, tuan-tuan, tanya diri balik, tuan-tuan. Pada hari ini saya mengambil masa di waktu ni, tuan-tuan, sekejap lagi nak sembahyang Zuhur, kita ambil kesempatan. Sebab tengok ni masih ada kawan-kawan yang sedang solat Jumaat tak habis lagi, jadi kita menghormati dan kita tengok dulu masa ni kita yang mana tak boleh solat, yang menonton live ni share, tuan-tuan, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, walaupun tak dapat sembahyang Jumaat, terutama negeri Selangor dan kawasan-kawasan yang diisytiharkan PKPB, Perintah Kawalan Perkara Bersyarat ni, tuan-tuan, hari Jumaat masih istimewa lagi. Dia tidak gugur keistimewaan Jumaat. Tu kadang-kadang tadi ada hamba Allah bertanya, Ustaz, hari Jumaat tak boleh sembahyang Jumaat, gugur ke keistimewaan Jumaat? Tak gugur. Keistimewaan Jumaat masih ada. Walaupun tak dapat solat Jumaat, keistimewaan Jumaat masih ada. Banyak kelebihan dari kalangan apa ataupun daripada apa yang Nabi sebut. Banyak amalan-amalan yang boleh kita buat daripada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Di samping kita mendepani dengan ujian COVID-19 ini, jangan menjadikan kita lemah untuk beribadat. Bahkan menjadikan suntikan lebih semangat nak beribadah. Jangan lemah, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Jangan lemah nak baca Quran, semangat nak baca Quran. Jangan lemah nak angkat tangan doa, semangat nak doa. Jangan lemah untuk beribadat, teruskan beribadah. Konsisten dan istiqamah itu menjadi nadi kekuatan pada umat akhir zaman untuk terus beramal dengan amalan yang Allah Ta'ala redha. Sungguh, tuan-tuan, kadang-kadang saya sendiri pun rasa sunyi, tuan-tuan. Kita biasa berkuliah depan jemaah kan. Kita kuliah jemaah ada. Hari ni kita kuliah depan skrin, tuan-tuan. Depan handphone, tuan-tuan tengok. Yang share tu alhamdulillah lah. Yang share tu tengok, share, minta kongsi lah supaya dapat kawan-kawan lihat. Maknanya, tuan-tuan, kita melahirkan rasa bimbang, tuan-tuan. Rasa bimbang bagaimana, tuan-tuan? Rasa bimbang, takut-takut ujian yang Allah Ta'ala datang kepada kita ni, tuan-tuan. Kita rasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni jauh dengan kita. Tu kita bimbang. Faham makna dia? Walaupun ujian datang, jangan menganggap Allah Ta'ala jauh dengan kita. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Wahai Muhammad, sekiranya hamba-Ku bertanya kepada kamu mengenai aku, fa inni qarib, kata Allah. Kamu bagi tahu kepada hamba-Ku, aku hampir dengan dia. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Apabila Allah Ta'ala cerita dia hampir dengan kita, apa kita kena nak, tuan-tuan? Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan cara kita hampir pada Allah. Hampir dengan cara macam mana? Dengan doa, dengan munajat, dengan permohonan, dengan tangisan,
dengar apa dia dengan munajat linangan air mata, sebenar-benar rasa bersalahnya, ya Allah. Kenapa? Tu Allah Ta'ala kata, uji budak watadai iza da'an. Kamu minta je. Kamu minta dengan aku, kata Allah. Apabila kita minta, apa Allah Ta'ala bagi, tuan-tuan? Falyastajibu li, aku akan mustajabkan permohonan hamba-Ku. Allah, tuan-tuan, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, tuan-tuan, Dia begitu bersifat Rahman dan Rahim. Nampak, tuan-tuan? Allah Ta'ala ni sifat Rahman, Rahim. Minta dengan dia, dia bagi, tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni, tuan-tuan, sombong. Kenapa ustaz cakap sombong? Kenapa saya cakap sombong, tuan-tuan? Kadang-kadang di kalangan kita sombong dengan Allah. Nampak? Kenapa saya cakap sombong, tuan-tuan? Kadang-kadang kita sombong dengan Allah, sedangkan Allah Ta'ala sebut, uji budak watadai iza da'an. Kamu minta dengan aku. Kenapa? Minta dengan Allah, tuan-tuan. Mengadu dengan Allah. Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah. Nampak? Minta dengan Allah. Baik. Antara yang diajar oleh Nabi SAW, walaupun kita diuji dengan COVID, tak dapat sembahyang Jumaat, tak boleh pergi ke masjid, khususnya di negeri Selangor dan negeri yang diisytiharkan ataupun yang diarah, zon yang diarahkan PKPB ni, ada beberapa perkara pada hari Jumaat jangan kita biarkan masa berlalu. Jangan biarkan Jumaat hari ini menghabiskannya dengan begitu sahaja. Kerana hari Jumaat ini banyak kita melihat Nabi SAW menyebut, dan para alim ulama banyak menceritakan kelebihan hari Jumaat. Hari Jumaat bukan sekadar hari Sayyidul Ayyam, dia juga termasuk hari mana Nabi Allah Adam AS diturunkan oleh Allah ke dunia. Hari Jumaat juga dikiamatkan dunia. Hari Jumaat juga dibangkitkan semula. Nampak, tuan-tuan? Dipertemukan oleh di kalangan manusia di padang mahsyar pun ada pada hari Jumaat. Iaitu kita ni, tuan-tuan, disarankan kita pada hari Jumaat dengan beberapa sarana. Terutamanya kita umat akhir zaman ini kena mengambil saranan daripada Nabi SAW ini sebagai saranan untuk memotivasikan diri kita ini menjadi lebih baik. Kenapa saya kata nak jadi lebih baik? Kadang-kadang kita ni, tuan-tuan, lebih baik ini lebih utama dalam hidup kita setiap hari. Jangan kita rasa selesa dengan kedudukan kita. Kita bimbang dan khawatir. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimakumullah, bila mana seorang itu beramal dan dia merasakan amalan yang mereka biasa lakukan itu sudah cukup untuk melayakkan dia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan janji-janji Allah. Jangan kata Imam Ghazali, jangan rasa selesa. Kerana apa dia? Kerana dibimbangi amalan-amalan yang selalu diamalkan itu dirasa selesa. Kata Al-Imam Al-Ghazali, dibimbangi tidak ada ikhlas di sebalik amalan yang dia buat. Punca tu je, tuan-tuan. Punca takut hilang ikhlas. Beramal dah. Beramal dah, tapi ikhlasnya tak ada. Apabila tidak ada keikhlasan, amalan itu tidak dipandang oleh Allah. Apa makna tidak dipandang? Tidak diambil kira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana tidak ada keikhlasan. Yang ni perlu kepada ilmu penyucian diri, tuan-tuan. Sucikan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Tanamkan dalam diri kita sifat-sifat mahmudah. Apa makna sifat mazmumah ini? Sifat terkeji, tercela. Riya, ujub, nampak? Perasaan dia hasad, dengki. Banyak, tuan-tuan, sifat mazmumah.
Dan nak wujudkan sifat mahmudah ini perlu kepada mujahadah. Makna dia nak kepada sifat mahmudah ni perlu mujahadah diri kita daripada rutin biasa kita buat kepada yang lebih baik. Kadang-kadang kita baca Quran satu live, kita bertanya pada orang, kamu dah baca Quran belum? Kita bertanya pada orang, kita dah baca Quran ke belum? Kawan kita kata tak baca Quran lagi, maka kita kata apa dia? Aku dah habis dah 1 juzuk. Nampak tuan-tuan? Apa makna dia? Pertanyaan kita pada kawan kita tadi, kamu dah baca Quran belum? Pertanyaan itu kebarangkalian kita nak tunjuk pada kawan kita, aku dah baca Quran hari ni 1 juzuk. Dibimbangi Al-Quran yang kita baca 1 juzuk tadi hanya sekadar nak mengambil pujian di kalangan manusia. Nak suruh manusia puji, oh baiknya entah Syekh, hebatnya kamu baca Quran 1 hari 1 juzuk. Nampak? Dan apabila tidak ada keikhlasan, maka amalan itu seumpama kita nak tunjuk kebarangkalian kawan kita yang tidak baca hari ni 1 juzuk, hanya 1 line 1 hari, pahalanya lebih berbanding dengan kita. Itu kata para as-salafus salih. Banyakkan istighfar kamu, istighfar pertama kamu diselangi dengan istighfar kali kedua, kali ketiga. Kerana istighfar kali pertama kebarangkalian kamu ada unsur ujub dan riak. Tanya kawan kita, eta berapa line hari ni mengaji Quran? Ana mengaji 1 line, Masya Allah, astagfirullah. Ana 10 line hari ni. Kemungkinan astagfirullah kita tadi nak menunjuk kepada kawan kita yang mengaji 1 helai, yang kita berbanding 10 helai dengan dia. Iaitu kata Nabi, kata ulama, amalan-amalan mereka di kalangan mereka kena banyakkan istighfar. Diselangi istighfar kali kedua, kali ketiga, kali keempat, untuk nak washkan balik, nak berushkan balik perasaan riak takabur kita membaca Al-Quran kerana nak tunjuk kepada kawan kita. Mesti diselangi dengan istighfar lebih lagi. Nampak tuan-tuan? Tu jangan kita apa-apa pun tuan-tuan, hati ni innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, kata Nabi. Sesungguhnya amalan itu dinilai pada pada niat. Apa yang dia niat, itu yang dia dapat. Niat nak tunjuk pada orang, itu yang dia dapat, pahala tidak ada. Tetapi apabila dia niat kerana Allah, nak suruh Allah Ta'ala ni melihat dia di antara hamba yang mulia, tidak salah. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kamu wahai manusia ada orang yang paling mulia di sisi aku, yakni orang yang bertakwa pada Allah. Kita nak tunjuk rasa takwa pada Allah, maka kita pun mengaji Al-Quran, kita berzikir, nak tunjuk pada Allah betapa kita ni di antara hamba yang lemah, kita di antara hamba yang berhajat pada Allah, maka kita buat segala yang Allah Ta'ala kehendaki. Ini yang dikehendaki oleh Allah. Berbeza dengan dunia, kita buat kerana manusia, kita buat kerana nak suruh manusia tengok. Kerana dengan manusia tengok tadi, insya-Allah kita akan dapat insentif, kata dia kan. Dapat habuan lebih lah. Kerja lebih dapat habuan lebih. Kerja dengan manusia kan. Kerja dengan manusia dapat hadiah habuan lebih. Kan? Maka kerja tunjuk kepada bos, tunjuk kepada majikan. Nampak banyak tu je. Nampak? Itu bagaimana kita melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, dia bukan sekadar beri, dan dia akan merahmati dan dia akan berkati.